Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Harenti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Anugerah Perniagaan, satu pengiktirafan yang menonjolkan pertumbuhan perniagaan. Isu berkaitan hal keagamaan perlu dihadapi dengan ilmu untuk meluruskan jalan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan dan penetapan jawatan pegawai-pegawai kanan berikut. Yang Mulia Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Timbalan Setia Usaha Tetap Protokol dan Hal Ehwal Kaunselor untuk dinaikkan pangkat dan ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai Setia Usaha Tetap Protokol, Pentadbiran dan Keuangan di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Yang Mulia Dayang Siti Nur Ashikin binti Muhammad Saleh, Pegawai Pentadbir Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk dinaikkan pangkat dan ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar, Korporat dan Perancangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Tarikh kenaikan pangkat dan penetapan jawatan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Khamis 30 hari bulan Muharram 1445 bersamaan 17 hari bulan Ogos 2023. Usaha negara Brunei Darussalam dalam menyahkabankan sektor tenaga melalui tenaga boleh diperbaharui dan kecekapan tenaga serta inisiatif pemeliharaan antara yang dikongsikan oleh Yang Berhormat P.N. Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua semasa sesi mesyuarat penyahkaban sektor tenaga. Sesi diadakan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC EMM yang diadakan pada 15 Ogos hingga 16 Ogos 2023 di Pusat Convention Seattle. Dengan tema Interconnected, Innovative, Inklusif, APEC EMM bertujuan bagi mencapai objektif menyeluruh wawasan APEC Putrajaya 2040 iaitu Komuniti Asia Pasifik yang terbuka, dinamik, berdaya tahan dan aman menjelang 2040. Semasa mesyuarat, Yang Berhormat juga berpeluang mengadakan sesi perjumpaan bersama ketua-ketua perwakilan APEC. Juga diadakan lawatan ke First Mode, sebuah syarikat teknologi tenaga bersih dan pusat geoterma di kampus Microsoft. Negara Brunei Darussalam mencatat satu pencapaian penting dalam pencegahan kesihatan di negara ini dengan pelancaran makmal ujian molekular Borneo Genomics Innovation Sdn Bhd BGIB, fasiliti terkini yang beroperasi di bawah piawaian antarabangsa. Majlis pelancarannya diadakan petang tadi di Pantai Jerudong Specialist Center PJSC. Perasmian makmal ujian molekular BGIB disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC dan pengerusi PJSC.
Makmal ini akan menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk ujian prenatal bukan invasif, produk untuk menyaring sindrom Down, pengesahanan HPV serta Colotek untuk menyaring kanser kolorektal. Dengan penubuhan makmal ini, ia menunjukkan usaha bersama untuk memajukan industri perubatan di negara ini selain menyediakan perkhidmatan ujian molekular yang cepat, canggih dan lebih senang diperoleh. Bagi menggalakkan budaya keusahawanan dan memacu pertumbuhan perniagaan di negara ini, Darussalam Enterprise Day mengadakan majlis pelancaran Anugerah Perniagaan Proudly Brunei. Anugerah Perniagaan Proudly Brunei bertujuan mewujudkan kumpulan model peranan untuk menerajui pembangunan ekonomi negara. Majlis pelancarannya berlangsung pagi tadi di Bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Agrik Desa. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dan DARE. Dengan mempertandingkan dua kategori, anugerah ini menawarkan peluang kepada perniagaan untuk mempamerkan pencapaian masing-masing. Maklumat lanjut, layari www.dare.gov.bn/proudly-brunei. Tarikh tutup menghantar permohonan ialah pada 30 September. Lanskap industri otomotif sedang menjalani fasa transformasi daripada kenderaan bermotor hingga kenderaan hibrid dan elektrik. Kereta-kereta yang akan ditangani oleh para mekanik dalam tahun-tahun mendatang setentunya sangat berbeza daripada sebelumnya. Justru para mekanik berperanan mengemaskini kemahiran untuk bukan sahaja mengikuti arus perubahan tetapi juga untuk berada di barisan hadapan perkhidmatan pelanggan dan inovasi perniagaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua menggariskan perkara itu pada majlis perasmian program kemahiran mekanik Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah selaku Ahli Lembaga Pengarah BSM menyambut baik penganjuran program berkenaan yang dihasrat dapat mengembangkan kemahiran para profesional teknikal supaya kekal relevan dalam industri. Also provides business support to mechanics who are interested to go to the entrepreneurship route by opening their own workshop in the future. This is a platform where existing and aspiring mechanics should take advantage of, as the array of modules will continuously be upgraded and updated and make relevant to meet the current and future standards, practices and requirements. Pengendalian program itu melibatkan IBT Campus Mechanical dengan sasaran untuk memacu pertumbuhan industri dan memperkasakan mekanik agar dapat memberi sumbangan kepada ekonomi negara. There's a saying that before we become something, we all start from nothing. Sempena ulang tahun penubuhan ke-65, Bank Standard Chartered Brunei hari ini menganjurkan penanaman 100 anak pokok. Aktiviti yang diadakan di Hutan Simpang Berakas itu dianjurkan dengan kerjasama Atmosfer dan Jabatan Perhutanan. Antara yang menyertai aktiviti itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lebih daripada 50 kaki tangan bank menyertainya. Pangeran Aki Isma Sufian bin Raja Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Bank berkenaan dalam ucapannya mengungsikan sebagai sebuah franchise, bank tersebut komited terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan melalui perniagaan, operasi dan komuniti. Majlis Khatam Al-Quran dan Doa Kesyukuran merupakan acara tahunan untuk bakal graduan dan dianjurkan oleh bahagian halwa pelajar melalui Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam. Disertai 698 orang pelajar, majlis diadakan sempena Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-35 pagi tadi.
Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah Al-Masad beramai-ramai. Majlis diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Mematuhi peraturan dan undang-undang berkaitan maritim antara yang diberigakan semasa sesi muzakarah bersama penghulu mukim dan ketua kampung di daerah Tutong. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Usaha berdakwah perlu berikutan keadaan dunia sekarang yang berdepan dengan isu-isu keagamaan. Dakwah yang disertai dengan ilmu serta dukungan penting untuk menyampaikan apa yang betul kepada sasaran tertentu. Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan menyatakan perkara itu pada majlis perasmian Seminar Antarabangsa Pendidikan Usuluddin. Majlis berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Kupu SB. Usaha seperti ini sememangnya perlu dan sangat dialu-alukan, memandangkan dunia kita kini kian bergelora dengan isu-isu semasa, termasuk isu yang menyangkut hal-hal keagamaan, yang semua itu perlu dihadapi dengan ilmu juga untuk meluruskan jalan, untuk memberitahu apa yang betul dan apa yang salah. Semasa membentangkan kertas perdana, Mufti Kerajaan menekankan memperkasa dakwah hendaklah melalui hikmah bijaksana dan nasihat yang baik. Jika hikmah masih kurang dan nasihat masih lemah dan tidak berkesan, bermakna dakwah belum lagi perkasa. Justru para dai diingatkan untuk sedia berbahas dengan para sasaran yang diseru dengan cara yang lebih baik lagi. Seminar selama 2 hari bertujuan sebagai wadah bagi mendalami ilmu usul dakwah dengan isu-isu yang realistik dan strategik demi memperkasa gerak kerja dakwah yang berkesan. Seminar bertemakan memperkasa kualiti dai dianjurkan oleh Kupu SB melalui Fakulti Usuluddin dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Pusat Dakwah Islamia. Sementara itu, 3 pembentang membentangkan kertas kerja utama hari ini semasa Seminar Antarabangsa Pendidikan Usuluddin. Seminar diadakan di Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Kupu SB. Profesor Datuk Dr. Fariza binti Muhammad Syam, pengarah Institut Islam Hadari, Universiti Kebangsaan Malaysia, membentangkan kertas kerja utama 1 bertajuk Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Pembinaan Kekuatan Jiwa Masyarakat Sejahtera. Kertas kerja membincangkan isu kesihatan mental yang menular kepada golongan kanak-kanak dan bukan hanya kalangan orang dewasa. Maka hal itu menurutnya perlu ditangani dengan psikologi dakwah, iaitu pendekatan menggabungkan 2 disiplin iaitu psikologi dan dakwah. Masyarakat masa kini menjadi fokus pengkaji dan juga fokus kepada pembuat dasar. Sementara Profesor Datuk Dr. Zulkifli Abdul Ghani, Timbalan Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia membentangkan kertas kerja utama 2 bertajuk Memperkasa Dai dalam Era Dakwah Digital. Kertas kerja itu menjelaskan dakwah digital didefinisikan sebagai usaha menyampaikan ajaran Islam menggunakan pelbagai peranti berasaskan teknologi digital untuk mencapai matlamat dakwah. Sebabnya satu saja. Sebabnya dia lambat. Pembentangan kertas kerja utama 3 bertajuk Beberapa Aspek Keperkasaan Dai Berasaskan Sunnah Rasulullah disampaikan oleh Dr. Awang Haji Adenan bin Haji Basar, Rais
Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Pembentangannya membincangkan mengenai beberapa perkara berkaitan pemantapan dakwah da'i, termasuk keperluan bagi setiap pendakwah, da'i dan guru-guru untuk mempunyai 4 sifat utama iaitu fatanah, amanah, siddiq dan tabligh. Jabatan Penerangan meneruskan lagi program Semarak Hari Keputeraan sempena sambutan ulang tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 ke daerah Blyth. Program diadakan pagi tadi di Pusat Tingkatan 6 Blyth. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Program diisi dengan ceramah bertajuk Kepimpinan Negara Zikir Melayu Islam Beraja, memenuhi pelaksanaan maqasid syariah yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Dekan Pelajar Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Juga diadakan pameran mini fotografi yang merakamkan detik istimewa semasa majlis ramah mesra bersama rakyat di daerah Blyth baru-baru ini. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi muzakarah antara Agensi Keselamatan dan Penguatkuasaan Maritim bersama penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung di daerah Tutong diadakan pagi tadi. Objektif sesi muzakarah antara lain untuk memberigakan kepentingan menjaga keselamatan pelantar-pelantar minyak luar pantai di negara ini serta mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang berkaitan maritim. Antara pengisian taklimat penerangan mengenai isu keselamatan perairan khususnya para nelayan melalui pemasangan papan tanda di 11 lokasi penurunan dan penaikan perahu di negara Brunei Darussalam. Antara yang hadir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Muhammad Sufian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dikendalikan oleh syarikat minyak Brunei Shell Sdn Bhd dengan kerjasama Task Force Keselamatan Pelantar Minyak Luar Pantai dan sesi diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong. Haji Awang Muhammad Zul Hafiz bin Awang Tengah dan Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia bagi menyertai majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63. Diadakan pada 19 hingga 24 Ogos 2023. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa di Kuala Lumpur itu merupakan acara tahunan dan negara Brunei Darussalam sudah lebih 50 kali ikut serta. Secara peribadi ada juga buat latihan sendiri di rumah, itu menjaga segala permakanan, minuman dan juga yang penting kesihatan sebelum berangkat ke musabaqahan. Ada beberapa latihan yang dijalankan di rumah. Saya bersama ibu bapa saya dalam melatih kami punya mutu bacaan lah tu, dari segi kualiti bacaan apa segala macam itu memang dilatihkan semua selama beberapa bulanan inilah. Orang ramai dinasihatkan agar tidak cemas dengan insiden penyakit kulit berketul pada lembu dan kerbau import dari Australia. Ikuti bahan mengenainya sebentar lagi. Teruskan bersama Berita Perdana. As we grow older, our dreams become deeply rooted in us. Though the path in front of us may be difficult, with the support of those around us and the guidance of Laksamana College of Business, we can achieve so much more beyond our imagination. Dare to dream and branch out to journey farther than ever before. With LCP, we inspire to be extraordinary. 18 peserta yang menamatkan skim bimbingan lanjutan 2 bagi Mualaf Siri ke-39 bagi daerah Tutong menerima hadiah galakan pada majlis penutupan pagi tadi. Majlis berlangsung di Pejabat Unit Dakwah daerah Tutong.
Antara lain objektif skim tersebut adalah untuk memberikan sokongan dari sudut moral dan spiritual serta membantu para peserta lebih memahami ajaran agama Islam. Skim antara lain bertujuan memberikan panduan kepada golongan mualaf menghayati ajaran agama Islam dalam kehidupan seharian. Ilmu yang bermanfaat dan untuk mengukuhkan keimanan seorang Muslim lagi. Dengan adanya skim bimbingan ini, kami akan merasa lebih yakin lagi untuk melakukan amal ibadat dan kebajikan. Meningkatkan lagi dari segi bacaan dari macam bacaan dalam sembahyang, baca Yasin dan tahlil arwah. Saya juga mendapat mengambil kesempatan untuk belajar fardu kifayah. Kami belajar mengenai akidah ahli sunnah wal jamaah, cara-cara pengagihan daging-daging korban. Kami juga ada belajar cara-cara menunaikan haji dan umrah. 33 pen darah diperoleh semasa kempen derma darah anjuran Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan kerjasama Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha. Kempen tersebut diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77, kempen derma darah bertujuan untuk membantu pihak yang memerlukan di negara Brunei Darussalam selain menambah tabung pendermaan darah Jabatan Perkhidmatan Makmal. Dua buah premis perniagaan dikenakan kompaun kerana tidak mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya di sepanjang bulan Julai. Mimian Enterprise melakukan kesalahan berulang di bawah bab 3B melebihi harga dan bayaran maksimum yang ditetapkan oleh pengawal harga. Syarikat berkenaan didenda RM500. Manakala Jaya Hypermart Sdn Bhd Gadong juga melakukan kesalahan berulang di bawah bab 5, tidak mempamerkan harga pada mana-mana barangan atau memaparkan tanda harga yang tidak selaras dengan harga di dalam sistem pembayaran. Syarikat terbabit didenda RM700. Sementara itu, 13 notis amaran turut dikeluarkan kepada 11 buah premis perniagaan di sepanjang bulan Julai 2023 dengan majoriti kesalahan tidak mematuhi peraturan tanda harga di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 seperti gagal mempamerkan tanda harga bagi sebahagian barangan yang dijual dalam premis perniagaan dan mempamerkan tanda harga yang mengelirukan, iaitu tanda harga yang tidak selaras dengan harga dalam sistem pembayaran. Orang ramai dan para pengusaha industri pertanian disaran agar tidak berasa cemas atau bimbang dengan insiden penyakit kulit berketul LSD pada lembu dan kerbau import dari Australia. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam siaran medianya memaklumkan pemantauan sentiasa dijalankan secara berterusan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan serta bahagian Biosecurity dan Akses Pasaran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pihak Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga telah mendapatkan kepastian daripada Department of Agriculture, Fisheries and Forestry DAFF Australia selaku pihak berkuasa di negara tersebut. Pihak DAFF mengesahkan LSD tidak pernah dikesan di negara tersebut dan adalah bebas dari LSD, iaitu sejenis penyakit virus yang menjangkiti ternakan lembu dan kerbau melalui gigitan serangga. Sementara itu, hasil pemantauan di ladang ternakan ianya tidak pernah dikesan di negara Brunei Darussalam. Dengan mengambil kira jaminan terhadap status bebas LSD dan program Biosecurity Australia yang ketat, import ternakan hidup dari Australia ke negara Brunei Darussalam masih diteruskan dengan pengukuhan program pemantauan dan pengawalan penyakit, iaitu mempersyaratkan pengesahan bebas LSD atau sebarang penyakit haiwan oleh pihak berkuasa veterina negara pengeksport termasuk Australia. Memastikan ternakan hidup dari mana-mana negara termasuk Australia diperiksa dengan rapi
dan disahkan bebas LSD dan lain-lain penyakit haiwan oleh pegawai veteriner negara Brunei Darussalam semasa ketibaan di negara ini. Tidak membenarkan konsignmen lembu dan kerbau hidup untuk transit di negara atau kawasan jangkitan LSD sepanjang perjalanan ke negara ini dan menjalankan secara berterusan program pemantauan penyakit haiwan termasuk LSD di ladang-ladang ternakan secara klinikal. Perkhidmatan bahagian perubatan respiratori Hospital Raja Isteri Peranak Saleha dibuka semula di tempat asal. Penempatan semula itu dibuat berikutan kerja penaiktarafan di tingkat 2 bangunan klinik pakar hospital berkenaan selesai dijalankan. Para pesakit yang ingin mendapatkan perjumpaan atau rawatan dikehendaki membuat pendaftaran di kaunter pendaftaran lobi aras bawah bangunan berkenaan. Piala AFC pusingan awal, Brunei DPMMFC memulakan aksi saingannya petang tadi di Stadium Tuwuna, Yangon, Myanmar. Dalam perlawanan tersebut, Yangon United FC 2, Brunei DPMFC 1. Liga Futsal Brunei, Shah United dan DTT FD masing-masing melakar kemenangan pada perlawanan semalam yang berlangsung di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison. Dalam perlawanan pertama, Shah United mengalahkan Kohar FT 5-4. Perlawanan kedua pula, DDT FT berjersi kuning menewaskan PES 3-2.